Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar anda semua? Okey, jadi kejap kita sebelum kita nak mulakan kelas kita pada malam ni, marilah pertama sekali kita kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekejap Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Puan Ismi Maharif, waalaikumsalam. Puan Ismi. Abang Azmi pun ada. Waalaikumsalam. Ini budak lebis Johor yang daga ilmu, yang telah hampir 30 tahun. InsyaAllah. Ni dah mastotin kalau dah niat mastotin, dah tak boleh nak buat jamak lah kat sana. Baik, Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita bertemu lagi sekali di dalam program Nak Baiki Umrah, yang mana sekian lama telah berhenti. Kita stop sekejap hari tu. Kita dah stop kat topik mana, ingat tak? Topik tentang tata cara perjalanan umrah hari tu. Siapa yang masih ingat lagi? Itu topik kita yang terakhir dalam program Nak Baiki Umrah. Dan insyaAllah malam ni kita akan sambung dengan topik yang sangat penting, iaitu topik tentang 13 pantang larang ihram. Jadi sebelum tu, bantu saya, jom kita share live kita pada malam ini. Anda share kepada 5 grup komuniti anda. Pilih 5 grup komuniti yang anda rasa mereka ni ada potensi nak pergi belajar. Pergi belajar ilmu. Dan juga jangan lupa pada wall masing-masing. Share. Kita nak ajak ramai-ramai belajar tentang satu topik yang sangat penting sebenarnya pada malam ni, iaitu pantang larang ihram. 13 pantang larang ihram. Okey, yang pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak sahalun.com kerana menjadikan lagi sekali tempat ini. Dan juga saya nak ucapkan kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya untuk kita belajar tentang ilmu tentang umrah. Jangan ditanya bila umrah nak buka. Jangan ditanya, sebab kita pun tak tahu lagi. Walau bagaimanapun, kita jangan fikir bila umrah tu nak buka. Itu bukan kerja kita. Kerja kita hari ini adalah kita belajar, kita update dan kita upgrade minda kita tentang ilmu bagaimana nak buat umrah dengan betul dan selamat. Itu jauh lebih penting. Update ilmu jauh lebih penting berbanding dengan kita nak tahu bila Saudi nak buka umrah mereka ni. Itu lagi belajar lebih penting lah sebenarnya. Baik, InsyaAllah, kalau Allah izinkan, Allah izinkan. Okey. Baik, jom kita mulakan kelas kita pada malam ni, iaitu 13 pantang larang ihram. Tengok. Apakah 13 pantang larang ihram?
Mungkin anda adalah orang yang tak pernah pergi umrah sebelum ni dan anda pun kena tahu tentang 13 pantang larang ihram. Atau mungkin anda pernah pergi umrah dan mungkin anda ada masalah, mungkin anda was-was tentang betul ke aku pergi sebelum ni? Cara aku ni betul ke tak betul? Aku ni dah habis buat umrah ke tak habis? Masih ada perasaan was-was lagi. Jadi pun anda wajib kena belajar ilmu ni pada malam ni. Okey? Dah sedia? Okey. Kejap Kejap. Minta maaf lah tuan-tuan kalau tuan-tuan nampak cara saya sampaikan ni tak macam ustaz. Sebab saya ni, saya memang suka ajar secara santai macam kawan-kawan. Saya anggap macam tuan-tuan ni adalah sahabat saya. Bukan orang lain. Jadi kita belajar malam ni pun seperti kawan. Kita belajar seperti kawan. Kita santai saja. Sebab misi kami adalah matlamat kita nak buat program ni, kita nak anda faham betul-betul. Kita tak nak ada rasa gap antara kita berdua. Kita nak anda betul-betul faham apa yang kita belajar. Dan kalau tak faham, anda boleh tanya. Tulis komen kat bawah, ada apa soalan, boleh ditanya. Kalau ada masalah yang saya boleh jawab, insyaAllah saya akan jawabkan. Kalau yang mana saya tak boleh jawab, kita hold, kita postpone pada hari esoknya. Boleh? Boleh. Siapa yang dah sedia, komen kat bawah sedia. Cawan tak ada pula, minta maaf. Saya terpaksa minum pakai botol Minta maaf. Awal-awal saya cakap minta maaf. Cawannya enggak ada di sini. Di mana cawannya enggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, jom. Dah sedia? Boleh komen kat bawah. Sedia. Siapa yang dah sedia, komen kat bawah sedia. Jangan lupa sediakan pen dan nota. Catat poin apa yang kita belajar pada malam ni, insyaAllah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, malam ni kita akan belajar satu topik yang sangat penting, iaitu tentang 13 pantang larang ihram. Apakah yang dimaksudkan dengan 13 pantang larang ihram? 13 pantang larang ihram ni, pantang larang ihram ni adalah perbuatan yang dilarang sama sekali untuk kita kerjakan sepanjang kita berada di dalam ihram. Semasa kita digelar sebagai orang yang berihram. Kalau sebelum kita berihram ataupun kalau kita tak buat umrah, kita boleh langgar 13 pantang larang ni. Tapi bila kita dah start niat, kita mula buat niat umrah, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Saat itu, suka atau tak suka, nak atau tak nak, kita sudah terikat dengan pantang larang ihram. Boleh faham? Itu namanya pantang larang ihram. Kalau kita lihat di jalan raya, kita sebelum kita nak bawa kereta, kita nak jadi pemandu di jalan raya, kita perlu tahu apakah pantang larang, apakah undang-undang di jalan raya. Kita kena tahu sebelum kita nak bawa kereta. Sebab supaya kita tak langgar undang-undang itu. Kenapa? Kalau kita langgar, kita akan dikena saman. Kita akan kena denda, kita kena bayar denda. Begitu juga dalam umrah. Umrah ni, kalau kita tak tahu pantang larang, macam mana kita nak buat umrah? Cuma masalah hari ini kita lihat, ramai orang tidak ambil kisah tentang ilmu, topik tentang pantang larang ihram yang menyebabkan mereka pergi, mereka langgar ikut suka mereka je. Mereka buat segala pantang larang dan akhirnya mereka dikenakan bayaran dam. Terima kasih Puan Ismi. Baik. Jadi apakah 13 pantang larang ihram yang kita tidak boleh buat? 13 pantang larang ihram ni kita bahagikan kepada 3 bahagian. 13 pantang larang. Tuan-tuan tengok balik kita cek 13 pantang larang ni. Siapa yang pernah pergi umrah sebelum ni, cek balik. Adakah tuan-tuan dan perempuan pernah langgar 13 pantang larang ihram? Kalau pernah langgar, tuan-tuan kena rujuk semula kepada mutawif tuan-tuan perempuan. Ataupun kalau tak tahu nak rujuk kat siapa, boleh rujuk kat saya. InsyaAllah saya akan terangkan macam mana nak selesaikan dia. Baik, 13 pantang larang ihram ni kita bahagikan pada 3 bahagian supaya kita mudah nak ingat. Apa dia? Bahagian pertama adalah pantang larang yang dikhususkan untuk lelaki saja. Mana kata lelaki saja yang tak boleh buat. Lelaki saja yang tak boleh buat benda ni. Okey, lelaki saja.
Bahagian yang kedua, khusus untuk wanita saja. Maknanya wanita saja yang tak boleh kita nak buat. Yang tak boleh lakukan pantang larang ini. Dan yang ketiga adalah larangan secara umum. Baik lelaki maupun wanita pun tak boleh lakukan perkara-perkara ini. Baik. Kita lihat dahulu pantang larangan yang dikhususkan kepada lelaki sahaja. Okey, bantu saya tekan share, button love, tekan like. Jangan lupa share kepada 5 grup. 5 grup komuniti anda dan juga 1 di wall masing-masing. Baik. Ibu ayah, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Apakah larangan khusus untuk bagi lelaki sahaja? Okey, khusus untuk bagi lelaki saja. Di sini ada 2 larangan. Yang pertama, tengok ni, dengar ni baik-baik. Yang pertama adalah memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum, seperti seluar, baju, kemeja, stokin, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kain pelekat dan sebagainya. Apa saja pakaian yang dinamakan bersarung, lelaki tidak dibenarkan pakai. Wanita boleh. Ini untuk lelaki. Dengar ni lelaki. Yang perempuan pun kena ambil tahu juga. Mana tahu kadang-kadang suami kita yang pergi umrah, kita pergi dengan suami kita lupa, kita boleh tolong ingatkan. Jadi perempuan pun kena ambil tahu juga benda ni. And bagi jemaah lelaki, apabila selepas dia berniat umrah, dia tak boleh dah pakai bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang tutup jari kaki dan tumit. Lelaki tak boleh pakai selipar, sandal ataupun kasut yang menutupkan jari kelima-lima dan tumit kaki ni. Ada orang tanya, Ustaz, jari saya ada 4 Ustaz. Macam mana Ustaz? Ada 4. 4 tutuplah 4-4. Ustaz, jari saya terlebih ada 6 batang jari saya. Tutuplah 6-6. Jangan tutup 5, tutup 6. Walaupun jari dia ada 10 kiri, 10 kanan. Tetap kena tutup. Tetap kena buka. Jangan tutup. Kalau tutup, kena dam. Okey? Pakaian bersarung tak boleh pakai. Pakaian bersarung tak boleh pakai. Contoh kain pelekat. Kain pelekat tak boleh pakai bersarung. Kecuali kalau dia nak pakai, dia boleh pakai di luar kain pelekat. Contoh, kita ada kain pelekat. Lelaki nak pakai kain pelekat. Contoh, dia nak pakai kain pelekat, tapi macam mana tak nak dia kena dam, jangan masuk dalam kain pelekat tu. Pakai kat luar. Pakai kat luar. Kalau pakai kat luar, tak kena dam. Sebab kita tak bersarung. Kita tak pakai bersarung. Ataupun kain pelekat tu kena koyakkan, lepas tu lilit di pinggang pun boleh, tak ada masalah. Jadi kat sini kena faham. Ada ramai orang salah faham. Dia ingat berjahit. Dia sebenarnya yang betulnya bukan berjahit, yang bercantum. Berjahit, dia bercantum disebabkan berjahit. Tu tak boleh. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, kalau pakai tuala boleh tak? Boleh. Pakai tuala boleh, tak ada masalah. Walaupun tepi tuala tu ada jahitan, boleh pakai, tak ada masalah. Apa lagi boleh pakai? Boleh pakai juga tali pinggang. Boleh pakai tali pinggang, boleh pakai cincin, boleh pakai spek mata, tak ada masalah. Boleh pakai spek mata. Walaupun tali pinggang tu ada jahit. Dia sebenarnya bukan jahitan. Boleh pakai kain lepas. Tu yang betulnya, kain lepas. Lelaki boleh pakai kain lepas. Kalau kain bersarung, contoh kain lepas tu dijahitkan, dicantumkan hujung dengan hujung, dicantum kemudian dijahit. Itu dah tak boleh pakai dah. Dia kena kain lepas. Contoh tadi yang saya sebut, kain pelekat. Kain pelekat memang bercantum, tetapi jangan kita pakai masuk dalam, kita pakai kat luar. Macam tu. Boleh? Okey. Tu yang pertama, bagi lelaki saja pakaian bersarung. Tak boleh pakai. Atau yang bercantum. Ada orang kata, Ustaz, saya nak pakai cawat. Boleh tak pakai cawat? Boleh tak pakai cawat? Cawat boleh pakai. Sebab cawat tu tak berjahit. Tuan-tuan kalau nak pakai bercawat, ada jemaah lelaki, dia tak biasa kalau tak pakai seluar dalam. Dia tak biasa kalau tak pakai seluar dalam. Jadi dia nak pakai pakaian bercawat. Boleh tak pakai pakaian bercawat? Boleh. Sebab pakaian bercawat, dia tak bersarung. Dia kain tu kain lepas. Dia macam pampers. Kalau tuan-tuan pergi kedai
kedai peralatan umrah haji, mereka ada jual cawat umrah haji. Ada jual cawat. Jadi cawat tu dia tak bercantum. Dia macam pampers. Jadi dia boleh ikat. Anda boleh ikat belah pinggang tu, boleh ikat bagi dia tak terlepas. Boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau anda pakai juga, apa nak buat? Katalah kita terpakai. Kita tak sengaja pakai, terpakai. Ustaz, saya tak sengaja pakai, Ustaz, macam mana? Kalau kita terlupa ataupun tak sengaja, tak ingat, tiba-tiba baru kita ingat yang mana kita ni dah terpakai pakai bersarung, kena segera tanggalkan. Tak kena dam. Tak kena dam dan tak berdosa. Tapi kalau kita tahu benda tu salah dan kita sengaja biarkan, kita sengaja tak tanggalkan, maka kita berdosa dan kena dam. Apa damnya? Damnya adalah bagi fakir miskin makan 6 orang fakir miskin, setiap seorang 2 cupak. 2 cupak. Cupak tu apa, Ustaz? Cupak adalah makanan asasi orang tempatan dekat Mekah. Makanan asasi. Berapa nilai satu cupak? Satu cupak nilainya antara RM5 hingga ke RM10. RM5 ataupun hingga ke RM10. Tengok makanan asasi mereka ni apa. Beli dalam RM5 ke RM10. Biasanya saya akan bagi lebih sikit. Saya akan letak RM10 satu cupak. Supaya biar lebih, jangan kurang. Kalau lebih, kita anggaplah benda tu sedekah. Kalau lebih, kita anggap benda sedekah. Jadi kalau kita pakai juga dengan sengaja, maka dikenakan dam bagi sedekah kepada fakir miskin tempatan di dekat Mekah. 6 orang fakir miskin, 1 orang 2 cupak. Maknanya 2 cupak kali 6 orang, 12 cupak. 1 cupak RM10 atau RM5. RM10 ataupun RM5. Baik. Okey. Kemudian yang kedua, pantang larang ihram yang kedua, iaitu menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Ini bagi lelaki sahaja. Lelaki tidak boleh tutup kepala. Tutup kepala tak boleh, atau sebahagian daripada kepala, songkok atau kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Tak boleh pakai. Kecuali dia ada kecuali dia. Apa yang kecualinya? Kecuali kalau dia menggunakan payung. Tengah buat umrah, panas, pakai payung, potong boleh. Ataupun berteduh di bawah pokok, boleh. Berteduh di bawah pokok. Ataupun berteduh di bawah kemah, dibenarkan. Ataupun berteduh di dalam kenderaan, boleh. Masuk duduk dalam kenderaan, tak ada masalah. Walaupun kita duduk bawah pokok, menutup kepala, itu tak kisah, tu boleh, dibenarkan. Yang tak boleh, kita ambil kain ihram kita, panas, kita tutup. Ataupun kita ambil kopiah, kita tutup. Tak boleh. Yang boleh kalau kita berteduh bawah pokok, kita pakai payung, tu boleh. Ataupun kita berteduh di bawah kemah atau dalam kenderaan, tu boleh. Atau nak tutup dengan kepala pun boleh, tak ada masalah. Okey? Dah sedia? Okey. Faham ke faham? Nanti ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kita bagi peluang. Okey, itu untuk lelaki. Kemudian kita tengok larangan umrah khusus untuk wanita sahaja. Apakah larangan umrah untuk wanita? Ni yang wanita tak boleh buat, lelaki boleh buat. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Apa dia? Larangan khusus bagi wanita. Yang pertama, tutup muka. Wanita tak boleh tutup muka sepanjang mereka buat umrah. Start mereka berniat hinggalah tahallul. Sepanjang itu, mereka tidak boleh tutup muka. Lelaki boleh tutup muka. Contoh apa yang tak boleh tutup muka? Pakai mask. Pakai mask. Katalah tahun depan kita dapat pergi umrah. Tahun depan kita dapat pergi umrah dan kita terpaksa pakai mask. Okey. Bila pakai mask, kalau sengaja berdosa. Pakai mask. Pakai saja je. Kalau pakai saja berdosa. Kena dam. Kalau pakai kerana nak jaga kesihatan atau keselamatan, nak elak daripada habuk masuk, kita ada asma, kita mudah batuk, jadi kita terpaksa pakai mask, maka ketika itu tak berdosa,
tak berdosa. Ketika tu tak berdosa. Tetapi dia kena dam juga. Mas kita pakai. Kenapa pakai kak? Saya pakai sebab habuk. Terpaksa pakai mas ustaz. Kena habuk. Jadi boleh. Adakah berdosa? Tak berdosa. Cuma kena dam. Tetap kena dam. Apa damnya? Dam dia sama seperti tadi. Kena sedekah kepada fakir miskin. 6 orang fakir miskin. Setiap seorang 2 cupak. 1 cupak nilainya lebih kurang 5 rial hingga ke 10 rial. Kenapa kena dam ustaz? Kan untuk keselamatan. Dah hukum dia macam tu. Ini bukan saya cakap, ni kitab berkata. Tetap wajib dia kena dam, tapi tak berdosa. Okey. Kenapa tak berdosa? Dia begini tuan-tuan. Ibu ayah yang saya kasih sekalian. Dia begini. Larangan ni, dam untuk larangan umrah ini, ada larangan yang mana kalau kita buat, dia berdosa. Ada larangan yang kita buat, dia tak berdosa. Jadi, dia ada beza dia. Beza dia berdosa dengan tak berdosa. Cuma, ada yang kita kena dam, kita tak berdosa tapi tetap kena bayar. Ada yang kena dam, kita tak berdosa, tak kena bayar. Ada dam, kita berdosa, kita kena bayar. Dia ada macam tu. Sebab tu, ada kes jemaah, dia terpaksa langgar dam. Dia terpaksa langgar pantang larang ihram kerana masyaqah. Kerana darurat, terpaksa langgar dam. Terpaksa lakukan pantang larang ihram. Tetapi dia tak berdosa. Itu lagi bagus. Itu okey daripada berdosa. Umrah kita tak rosak kalau kita langgar. Contoh macam ni. Kita wanita, jemaah wanita, dia nak buat umrah, tengah buat umrah dia terpaksa pakai mask sebab dia ada masalah batuk ataupun katalah isu COVID, memang semua kena pakai mask. Jadi ketika itu dalam muzakarah kebangsaan, fiqh umrah haji, fiqh ibadah haji mengatakan bahawa wanita yang pakai mask, ditutup hidung dan mulut, dia tak berdosa tetapi dia kena dam. Tetap kena dam. Dam dia adalah sedekah kepada fakir miskin 6 orang. Setiap seorang 2 cupak. 1 cupak nilainya 5 rial hingga ke 10 rial. Okey. Baik. Boleh Ataupun dia tutup muka dengan spek mata. Katalah dia pakai spek mata tu besar sehingga boleh menutup, melekap dekat pipi. Itu pun tak boleh. Nak pakai spek, biar pakai spek yang kecil sikit. Itu tak boleh. Itu boleh. Kalau pakai spek kecil sikit, tu boleh, tak masalah. Ataupun dia pakai penutup mata untuk tidur. Kan kadang-kadang pramugari kat dalam flight, dia kasih kita penutup mata untuk buat kita tidur. Jadi bagi jemaah wanita yang sudah niat umrah, jangan pakai. Sebab penutup mata tu besar. Dia boleh tutup, melekap dahi dan dia boleh lekap pada pipi. Jadi kena dam nanti. Jangan pakai. Ni pantang larang ni masa kita buat umrah saja. Kalau tak buat umrah tak kena. Bermula kita niat sehinggalah kita tahlul, ini tak boleh buat. Habis tahlul, nak buatlah. Tak ada masalah. Okey. Boleh. Apa lagi yang tak boleh pakai? Cool favor. Ustaz nak pakai cool favor boleh tak? Cool favor ataupun koyok. Kalau benda tu besar, tu tak boleh pakai. Kalau kecil saja, tu tak ada masalah, boleh pakai. Kalau yang besar, tak boleh pakai. Saiz kecil macam mana? Saiz kecil. Tahu juga saiz kecil berapa sentimeter, berapa inci. Itu ikut huruf. Bagi kita kalau benda tu kecil-kecil lah. Kalau bagi kita tu besar-besar lah. Tapi nasihat saya, kalau nak elak daripada was-was, baik jangan pakai. Kan kau dah pakai dah pening. Ustaz, besar ke kecil? Besar ke kecil? Pening. Ustaz jawab pun pening. Kan kita tengok nampak besar. Jemaah wanita tengok macam kecil. Kan dah pening. Lebih baik kita nak lari daripada khilaf, nak lari daripada was-was, lebih baik jangan pakai. Okey. Lelaki boleh. Lelaki nak tutup muka boleh. Tak ada masalah. Begitu juga jemaah wanita kalau nak pakai telekung. Ketika buat umrah pakai telekung. Telekung tu jangan terlalu tutup sampai tutup dahi, tutup muka. Tak boleh. Bagi dia buka sikit. Bagi dia buka. Jangan tutup muka. Jangan sampai tutup separuh macam gini. Kan dia punya telekung dia macam ginilah lebih kurang. Jangan.
Itu dah ibarat seperti menutup sebahagian daripada muka, tak boleh. Seluruh muka ataupun sebahagian daripada muka, tak boleh. Okey. Itu adalah satu je untuk perempuan. Larangan khusus untuk perempuan ada satu saja, tutup muka tak boleh. Yang banyak adalah larangan untuk lelaki dan wanita. Laki dan wanita, ini tak boleh pakai, tak boleh buat. Ini larangan umum untuk laki dan wanita. Apa dia larangan umum untuk laki dan wanita? Yang pertama, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Baik lelaki ataupun wanita, tak boleh pakai sarung tangan. Kecuali bagi jemaah lelaki wanita, dia nak tutup tangan menggunakan kain ihram. Contoh bagi lelaki, dia tutup tangan dengan kain ihram dia. Perempuan dia tutup tangan dengan kain telekung. Itu tak ada masalah, tu boleh. Tapi kalau pakai benda lain, pakai sarung tangan, pakai tualah, itu tak boleh. Jangan tutup tangan. Tidak boleh pakai sarung tangan, tak boleh. Kecuali bagi jemaah wanita, kalau nak pakai sarung lengan, yang mana sarung lengan dia ada tali, kan pasang kan? Pakai sarung lengan, kemudian dia ada sambung tali. Dia sangkut kat sini, kat jari. Yang ini boleh. Yang ni boleh pakai. Tak ada masalah. Okey. Kemudian, larangan seterusnya. Apa yakah larangan umum untuk lelaki dan wanita? Adalah memakai bau-bauan yang wangi sama ada pada badan, makanan, minuman atau cium, menghidunya ke dalam hidung. Tu tak boleh. Pakai minyak wangi tak boleh. Cium minyak wangi pun tak boleh, kena dam. Apa saja bau-bauan yang bersifat wangi tak dibenarkan pakai sepanjang kita buat umrah ataupun sepanjang kita berada dalam ihram umrah. Tak boleh pakai. Kalau nak pakai sebelum niat. Sebelum niat tu pakai minyak wangi boleh. Tapi lepas kita berniat, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Selepas itu dah tak boleh pakai dah. Perbuatan memakai itu tak boleh. Kena faham. Perbuatan memakai itu yang tak boleh. Kalau kita pakai sebelum buat umrah, kita dah pakai minyak wangi. Lepas tu kita berniat. Lepas kita niat, bau tu masih ada. Itu tak jadi masalah. Tu tak ada masalah, boleh. Tetapi perbuatan memakai selepas niat, itu yang dikenakan dam, tak boleh pakai. Kalau kita pakai juga, kalau kita pakai tak sengaja, tercium tak sengaja, jadi kita kena segera bersihkan. Cepat-cepat bersihkan. Bau tu bagi hilang, bau kat hidung kita pun kena cepat-cepat hilangkan. Kena buat segera, maka kita tak dikenakan dam dan tak berdosa. Tetapi kalau kita sengaja lengah-lengahkan tanpa sebab, dah pakai minyak wangi, kita biarkan. Kita tunggu, tak apalah, dah terpakai, biarkanlah. Itu berdosa dan kena dam. Apakah damnya? Dam dia seperti biasa, sedekah kepada fakir miskin. 6 orang fakir miskin, setiap seorang 2 cupak. 1 cupak nilainya antara 5 rial hingga ke 10 rial. Okey? Boleh faham tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham? Kalau boleh faham, share. Komen kat bawah, faham. Kalau boleh faham, faham. Okey? Boleh faham? Kalau faham, share. Bagi tahu saya kalau boleh faham. Kalau tak faham, bagi tahu terus terang. Jangan senyap. Jangan diam-diam. Tak faham, dipendam. Jangan dipendam. Takut nanti takut kita salah faham. Ada juga jemaah, dia dah belajar tetapi dia salah faham, dia tak nak tanya. Sampai dia sampai sana, dia salah buat, barulah dia tanya. Oh Ustaz, saya salah faham Ustaz, saya ingatkan macam ni. Kenapa tak tanya sebelum buat? Kita nak elak daripada salah buat. Kita nak pastikan umrah kita ni selamat. Sebab tu saya selalu tekankan, tanya, jangan malu-malu. Tanya, walaupun soalan tu kadang-kadang kita nampak soalan tu macam remeh. Soalan tu macam remeh. Macam minta maaf cakap, kadang-kadang kita rasa macam soalan kita macam soalan budak-budak. Tak, ini hukum. Walaupun soalan tu kecil, masalah tu kecil, kena tanya. Kena tanya. Mana tahu kadang-kadang soalan kita tanya tu,
kawan-kawan kita pun nak tanya soalan yang sama, tapi disebabkan kita tanya, kita dah bantu orang lain untuk tolong tanyakan. Terima kasih Kak Isma. Terima kasih. Kak Ismi. Okey. Seterusnya, pakai bau-bauan tak boleh. Kecuali apakah yang boleh? Kalau kita pakai bau-bauan, contoh macam kita nak mandi, kita pakai sabun, atau kita gosok gigi, kita pakai shampoo rambut, boleh tak pakai itu? Dibenarkan kita memakai sabun, ubat gigi, shampoo atau minyak angin. Boleh dipakai walaupun benda tu bau, dengan syarat tujuan kita pakai bukan sebab nak wangi. Bukan sebab kita nak wangi, tetapi tujuannya ada dua. Tujuan untuk kebersihan ataupun kesihatan. Dua saja boleh pakai. Tujuan untuk kebersihan dan tujuan untuk keselamatan, kesihatan. Jangan niat untuk kita nak wangi. Ustaz, saya ni kalau badan busuk ni Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz, saya tak tahan kalau badan busuk. Saya nak buat umrah, nak mandi juga, nak wangi-wangi. Tak boleh. Apa saja alasan kita, tak boleh kalau kita nak wangi-wangi. Sebab itu sebelum buat umrah, mandi dulu siap-siap. Sebelum kita pergi niat, disunatkan kita mandi sunat. Masa tengah mandi sunat tu lah, kita pakailah shampoo satu baldi, tak ada kisah. Boleh. Pakai wangi-wangi dulu. Dan niat barulah, jangan dah tak boleh pakai dah. Ingat, apa saja minyak. Contoh minyak angin. Minyak angin. Kita minyak angin serai wangi contohlah. Atau kita pakai minyak angin, kita ada pening kepala dan minyak tu memang minyak wangi. Jadi kita terpaksa pakai bukan sebab nak wangi, tapi sebab untuk kesihatan. Boleh, tak ada masalah. Pakai sabun nak mandi. Bila cerita sabun nak mandi ni, saya teringat ada satu jemaah. Bukan jemaah saya. Dia wallahualam, saya pun tak kenal dia. Dia kenal saya daripada kelas yang kita belajar secara online. Dia ni tahun lepas, dia telefon saya daripada Mekah. Masa tu selepas dia mandi dan dia nak buat tawaf. Masa tu dia was-was sama ada dia kena dam atau tak, sebab dia mandi pakai sabun. Tuan-tuan bayangkan, dia telefon saya daripada Mekah, dia telefon saya ada dekat Muar ni. Saya duduk kat Muar tengah malam, pukul 11 malam masa tu. Kita baru nak masuk tidur, dia call. WhatsApp call, dia call saya dan ditanya, apakah hukum dia, adakah dia kena dam sebab dia dah mandi pakai sabun. Saya kata tak kenalah dam, sebab akak kena tanya dulu akak ni pakai sabun sebab apa? Sebab nak wangi-wangi ke? Tak, dia kata sebab tak selesa nak buat umrah. Dia tak selesa nak buat umrah. So, dia tak selesa bukan sebab nak wangi, sebab untuk kesihatan. Jadi, maka hukum dia tak kena dam dan tak berdosa. Tapi kalau dia pakai sabun sebab dia nak wangi, sebab nak wangi tu tak boleh. Kena tukar niat. Niat aku bukan nak wangi sebab nak selesa buat umrah, nak sihat untuk kesihatan. Tu boleh, dibenarkan. Okey, baik. Siapa yang bersama dengan saya? Okey. Baik, untuk wangi-wangi tak boleh. Ingat, bau pun tak boleh. Bau. Habis Ustaz ada soalan ditanya. Kalau kita dicalit minyak wangi, kita dicalit minyak wangi tanpa kita rela, kita lalu ke kedai minyak wangi, tiba-tiba toki minyak wangi tu dicalit kat badan kita tanpa kita rela, adakah kita dikenakan dam? Baik, kalau dicalit tanpa kita paksa, kita kena segera buang. Beritahu Pak Arab tu, aku ni tengah buat umrah, cakap dengan dia. Orang Arab faham lah. Sebab mungkin dia tak tahu kita ni tengah nak buat umrah. Biasanya kalau kita pakai kain ihram, mereka tak akan calit. Mereka faham kita nak buat umrah. Sama ada kita lepas buat umrah ke atau sebelum buat umrah, dia nampak je kita pakai ihram, dia tak akan calit. Tapi kalau berlaku tercalit, maka kena buang cepat-cepat bau tu. Kalau sengaja, kena dam dan berdosa. Sebab tu saya pesan juga pada jemaah, pada tuan-tuan, kalau tengah buat umrah, jangan pegang Kaabah, jangan pegang makam Ibrahim, jangan pegang Hijr Ismail. Apa sebab tak boleh pegang? Sebab di Kaabah, di Hijr Ismail dan di makam Ibrahim ada minyak wangi.
AJK masjid situ, dia dah sapu kat situ minyak wangi. Dekat Hajar Aswad dia dah sapu minyak wangi. Dekat Kain Kaabah pun ada minyak wangi. Dekat Haji Ismail pun ada minyak wangi. Dekat Makam Ibrahim, body dia punya cover dia tu pun ada minyak wangi. Kalau kita pegang benda-benda tu, minyak wangi akan lekat kat badan tangan kita, kita kena dam. Kita kena buang cepat-cepat. Kena buang cepat-cepat. Sebab tu kena jauhkan diri kita daripada benda-benda wangi. Takut-takut kita terbau. Sebab kalau kita terbau pun, kita kena dam juga. Jangan bau. Jangan bau minyak wangi sepanjang kita buat umrah. Nanti dikenakan dam. Waalaikumsalam. Puan Nurul Laziz Patin. Waalaikumsalam. Ni sahabat saya daripada Pahang. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok. Apa lagi pantang larang secara umum laki dan perempuan? Ni laki dan perempuan tak boleh buat. Laki dan perempuan tak boleh buat. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Jangan segan, jangan malu. Siapa yang malu, dia rugi. Rugi sangat-sangat. Yang seterusnya adalah, apa dia? Larangan bagi laki dan perempuan. Tak boleh apa? Tak boleh pakai sebarang minyak di kepala dan janggut. Dan semua bulu di muka. Tak boleh. Tak boleh. Di kepala tak boleh letak minyak. Di janggut tak boleh letak minyak. Segala bulu kat muka kecuali dekat pipi. Atau kat dahi. Kalau kat jambang-jambang ni, kat pipi saya ni, ni tak apa, misai. Dia jangan janggut kat sini. Janggut tak boleh. Misai ni pun tak boleh ni. Dan rambut. Kecuali mana-mana bulu di seluruh tubuh badan boleh. Mana-mana bulu di seluruh tubuh badan boleh. Kalau kecuali kepala, rambut di kepala ataupun di jambang ni, janggut. Tu sahaja tak boleh. Nak pakai minyak dekat tangan yang ada bulu boleh, atau dekat kaki, atau di mana-mana sahaja dibenarkan. Puan Ismi. Ustaz, kalau kita pakai wet tissue feminin, hygiene dan sensitive panty liner, boleh ke? Baik. Tisu, wet tissue. Boleh tak kita pakai wet tissue? Boleh. Pastikan wet tissue tu jangan ada bau wangi. Jangan ada bau wangi wet tissue. Kena pakai wet tissue yang tidak ada bau wangi. Kalau ada bau wangi, kita pakai, tengok pula tujuan kita pakai. Apa sebab kita nak pakai wet tissue? Kadang-kadang wet tissue ni kita dapat wet tissue yang wangi dan sejuk. Musim tengah panas, kita nak lap muka kita ni bagi sejuk. Kan? Okey, apa tujuan? Kalau tujuan untuk berwangi-wangian, apa saja alasan, tetapi kalau alasan ni wangi, tak boleh buat. Tak boleh pakai. Kalau alasannya adalah untuk kesihatan dan kebersihan, itu tak ada masalah. Itu boleh. Okey? Jawab tak soalannya? Ismi. Puan Ismi. Saya, okey, untuk kesihatan, contoh perempuan dalam keadaan dia buat umrah, tiba-tiba dia datang bulan. Okey, dia datang bulan dan dipakai, mungkin dia pakai pad jenis herba, tualah herba. Senang faham pakai tualah herba. Boleh ke tak boleh pakai tualah herba? Tualah herba tu ada bau wangi sikit. Bukan saya cakap lah, saya pun tak tahu. Ni rumah saya cakap peti herba pula. Minta maaf. Tualah herba. Adakah boleh pakai? Tengok kepada tujuan kita. Tengok balik kepada tujuan. Kita pakai tualah herba tu untuk wangi ataupun untuk kesihatan. Kalau untuk kesihatan, dibenarkan pakai. Pakai tak berdosa dan tak dikenakan dam. Tak dikenakan dam. Okey. Ingat, apa saja kita nak pakai, pastikan jangan ada wangi. Okey, terjawab tak soalan dia? Untuk kesihatan, betul. Untuk kesihatan boleh. Tujuan untuk kesihatan boleh. Tak ada masalah. Okey? Terima kasih Puan Ismi. Okey, tadi kita sambung. Memakai minyak. Minyak urut. Contoh, minyak urut. Ataupun minyak sapu. Katakanlah di kepala kita ni luka dan kita terpaksa pakai ubat sapu dekat kepala.
Asal hukum dia, apa saja minyak kita pakai di kepala dan di janggut tak boleh. Kalau pakai kena dam, berdosa dan kena dam. Tetapi kalau kita terpaksa pakai, kita pakai minyak, katalah kepala kita ni luka dan kita pergi klinik, doktor kasih ubat sapu. Ubat sapu tu ada bau wangi, dia berminyak, jenis minyak. Kita sapu kat kepala, adakah kena dam? Tak kena dam. Sebab kita buat tujuan untuk kesihatan. Dibenarkan pakai, tak berdosa dan tak dikenakan dam. Okey. Jadi Ustaz, saya nak pakai minyak lotion, nak sapu dekat lutut. Boleh tak? Lutut saya ada bulu. Tak ada masalah. Boleh. Yang tak boleh, apa saja bulu yang ada duk kat kepala ataupun di janggut, di jambang. Itu tak boleh. Mana-mana boleh. Okey. Cuma nasihat saya kepada jemaah wanita, kalau nak pakai lotion, jemaah wanita kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, memang selalu suka pakai lotion. Pakai lotion. Baik, kalau nak pakai lotion, kadang-kadang jemaah wanita pakai lotion dekat kaki kan. Pakai lotion kaki sebab dah mengelupas kaki tu. Nasihat saya, siapa yang pakai lotion, elakkan masuk bilik air. Sebab takut licin. Takut licin. Ramai kadang-kadang kita jumpa jemaah yang jatuh di bilik air. Bukan sebab apa? Sebab dia baru lepas pakai lotion, dia masuk bilik air, dia jatuh. Jatuh dekat bilik air. Baik dekat hotel ke, baik dekat masjid ke, jatuh. Sebab kaki dia licin. Sebab tu nasihat saya, elakkan kita pakai lotion kalau kita nak pergi mana-mana. Kalau ataupun kita pakai stokin, okeylah. Ataupun kita pakai selipar, pakai kasut. Saya nasihat kepada jemaah, pakailah kasut ihram yang khusus untuk buat umrah. Beli kat kedai. Dia ada jenis kasut ihram untuk wanita. Pakai kasut ihram tu, tapak dia getah. Selipar kasut ihram wanita ni, tapak dia getah. Jadi kalau kita pijak tempat yang licin, dia tak licin lah. Tempat yang berair, yang basah, dia tak licin. Beli yang tu, yang tapak dia getah, ada biji-biji bawah tu kan. Beli yang tu. Jangan pakai selipar Jepun, yang pakai kasut dekat kampung punya. Belilah. Beli kat kedai, ada banyak jual. Baik, seterusnya, pantang larang ihram untuk semua lelaki dan perempuan. Seterusnya apa dia? Menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota. Tadi pakai minyak di kepala atau di janggut. Yang ini menanggalkan rambut atau bulu-bulu dari mana-mana anggota badan. Yang ni katanya, sekiranya kita menanggalkan bulu di rambut atau mana-mana bulu dari anggota badan, bulu dada, tangan, kaki, mana-mana bulu di anggota badan, termasuklah janggut, misai, sama ada kita sengaja ataupun tak sengaja. Dengar ni. Kita sengaja ataupun tak sengaja. Kita sikat rambut, tertanggal. Kita main janggut, tertanggal. Tak sengaja. Okey. Kita garu kepala, tertanggal rambutnya. Kita mandi, kita shampoo kepala, gugur rambut. Rambut pun tertanggal. Tak sengaja. Baik. Tetap dikenakan dam. Sama ada sengaja tak sengaja. Tetapi tak berdosa sebab dia tak sengaja. Kena dam tetapi tak berdosa. Baik. Terkejut saya. Sahabat saya. Okey, baik. Tak ada masalah. Okey. Ingat mana-mana bulu. Rambut dia pun dikata bulu juga sebab dia bulu di kepala. Kita panggil rambut. Baik. Kalau tak sengaja ataupun sengaja, tetap kena dam. Apa damnya? Damnya seperti biasa, kena sedekah kepada fakir miskin, 6 orang fakir miskin. Setiap seorang 2 cupak, 1 cupak nilainya 5 rial hingga ke 10 rial. Bayar dam. Kenapa Ustaz? Kalau tak sengaja pun kena bayar dam. Kenapa tak macam minyak wangi, tak macam yang tadi tu? Baik. Sebab bila bulu dah tertanggal, tak boleh nak cantum balik. Minyak wangi, kalau kita dah tercalit, kita boleh buang. Boleh kembali pada asal. Kalau rambut, bulu-bulu, kalau dah cabut, tak boleh nak cantum balik. Sebab itu, sama ada kita sengaja atau tak sengaja, tetap dikenakan dam.
Kita gosok-gosok rambut tengah mandi, ataupun kita ambil wuduk, dia gugur, kena dam. Kecuali kalau dia gugur sendiri. Kita tak usik langsung, dia gugur sendiri. Kita tak garu pun, kita tak gosok pun, kita tak main janggut pun, tak usik, dia gugur sendiri. Contoh, kita tidur dekat bilik, ataupun kita duduk dalam bas, kita baring, kemudian tiba-tiba rambut tu melekat dekat kerusi bas tanpa kita usik pun, itu tak kena dam, tak berdosa, tak kena dam. Ataupun kita duduk diam, tiba-tiba ada bulu, ada rambut jatuh kat bahu kita. Kita tengok, ni rambut aku ni. Mestilah rambut kita kan, bukan rambut orang lain. Mestilah rambut kita. Dia gugur sendiri. Itu tak kena dam. Itu tak dikenakan dam. Tapi kalau kita usik, maknanya kita ada ikhtiar untuk buat benda tu. Kita tak ada niat nak cabut. Kita tahu kalau kita cabut tu kena dam. Tapi sebab kita sikat, itu menyebabkan sikat kita tu menyebabkan dia terputus atau tercabut, maka dikenakan dam. Okey. Juga kepada jemaah wanita yang memakai skap kepala, anak tudung, memakai anak tudung. Katalah dia pakai anak tudung, bila dicabut anak tudung tertanggal, itu tak kena dam. Anak tudung dia tak kena dam. Sebab bukan kita yang nak dia tanggal sendiri. Dia tanggal sendiri. Bukan kita yang cabut. Tak. Kita memang nak tanggalkan kita punya skap anak tudung, tetapi dia dah cabut sebab dia melekat dekat anak tudung. Okey. Tapi nasihat saya, kalau kita ada masalah syak, kita ragu-ragu, kita was-was, kita ragu-ragu, rambut kita ni digugur sebab kita ke atau digugur sendiri. Contoh, kita was-was, kita tak ingat, aku kacau ke rambut aku ni, atau aku digugur sendiri ke. Kalau kita syak, was-was, Imam Nawawi kata tak kena dam dan tak berdosa. Kalau kita ada syak, kita was. Tapi kalau kita yakin memang dia jatuh kerana kita kena dam, ataupun kita yakin digugur sendiri, tak kena dam. Tapi kalau kita was-was, tak kena dam. Kita was-was, dia tak jadi. Dia sama macam dalam kaedah fiqh. Kalau ikut kaedah fiqh, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu dia tidak boleh jatuh kalau ada syak. Mana kata kalau suatu perkara ada syak walaupun sedikit, dia menjadi istilah tak yakin lah. Begitu juga kalau kita ada syak dalam suatu perkara, mana kata kita ambil kepada tak kena dam. Itu Imam Nawawi kata. Ada jemaah dia tetap nak bayar, terpulang. Pun boleh juga. Ustaz, saya ni syak Ustaz, was-was, kena dam ke tak kena dam? Contoh, macam tahun lepas juga, kawan saya, dia call juga saya daripada Mekah. Masa tu dia berada di KL. Dia call saya daripada Mekah. Dia kata masa tu dia tengah dalam ihram, dia main janggut. Tengah main janggut, dia nampak bulu janggut dia jatuh dekat atas badan. Adakah dia kenakan dam? Jadi saya kata, yakin ke daripada gugur? Dia kata yakin. Kalau yakin, bayar. Berapa kena bayar? 10 rial. Bayar 10 rial. Kalau tak yakin, nak bayar, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau kata benda tu betul, dinamakan dam. Kalau kata benda tu kita tak salah, kita bayar juga, kita anggaplah benda tu sedekah. Senang. Kita anggaplah benda tu sedekah saja. Terima kasih tuan-tuan yang bersama dengan saya. Bantu saya tekan button love. Nak tanya soalan, boleh tanya soalan dekat ruang komen. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya tolong jawabkan. Ataupun bantu saya juga share video ni. Ajak ramai-ramai. Kita nak ramai yang tonton kita punya kelas pada malam ni, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu cerita tentang menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Selesai? Jelas? Okey, jelas? Ingat kalau gugur sendiri, tak kena dam. Kalau kita yang kacau bulu atau rambut kita, barulah dikenakan dam. Okey. Apa dam dia Ustaz? Okey, baik, tengok. Apakah dam bagi rambut atau bulu yang gugur, yang kita putuskan, kita cabutkan? Sama ada sengaja atau tak sengaja. Kita tengok. Kalau yang gugur tu satu helai, satu cupak bayarnya. Satu helai, satu cupak. Dua helai, dua cupak. Senang nak ingat.
Satu helai tengok. Terputus, selai je. Okey, satu cupak. Kalau terputus, dua helai, dua cupak je. Tapi kalau terputus, tiga helai atau lebih. Tiga ke atas, barulah dikenakan dam sedekah kepada 6 orang fakir miskin. Setiap seorang 2 cupak. Maknanya 12 cupak. Satu cupak nilainya 5 rial hingga ke 10 rial. Kalau satu helai, satu cupak, 10 rial. Dua helai, 2 cupak, 20 rial. 3 ke atas, dia barulah jadi 12 rial. Maknanya 12 rial bahagi kepada 6 orang. Okey, boleh? Faham? Okey. Seterusnya, larangan ihram. Yang seterusnya bagi lelaki dan perempuan adalah kerat atau potong kuku. Kerat atau potong kuku. Terkerat potong kuku atau potong kuku. Kita kerat, tercabut, kita gigit kuku. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja, tetap kita kena bayar dam, tetapi tidak berdosa. Tetap dikenakan dam. Apa damnya? Nanti saya akan cerita apakah dam dia. Dia sama, kes dia macam rambut. Kita sengaja ke tak sengaja, tetap kena dam. Kenapa Ustaz kalau tak sengaja kena dam? Sebab kuku bila tercabut, dia tak boleh cantum balik. Dia tak sama macam minyak wangi tadi. Minyak wangi kalau dah tercalir, kita boleh buang. Dah tercalir, kita boleh buang. Tetapi kalau rambut ataupun kuku, bila dah tercabut, sama ada dia cabut penuh ataupun separuh, dia tak boleh cantum balik. Sebab tu, nak tak nak kena bayar juga. Sama ada kita sengaja atau tak sengaja, tetap kena bayar juga. Baik. Okey. Terima kasih Tuan Aisam Mudin. Alhamdulillah. Ada Tuan Aisam bersama kita malam ni. Okey. Ingat Baik. Tapi kalau gugu pula, minta maaf. Tapi kalau kuku tertanggal sendiri. Tengok. Dia tertanggal sendiri. Contoh kuku kita ni dah rosak, dah reput. Dia tertanggal sendiri tanpa kita ada usaha untuk tanggalkannya. Dia gugur sendiri. Kalau ada jenis kuku ni tiba-tiba dia tertanggal. Kuku mati. Kan? Mungkin kuku kita ni pernah tersepit dekat pintu. Lama dia dah mati. Dah tak ada darah mengalir kat situ lah. Mana kata kuku tu gugur sendiri, itu tidak dikenakan dam. Tak kena dam. Kalau gugur sendiri. Tapi kalau kita ada usaha ataupun kita gigit ataupun kita potong sendiri, itu kena dam. Kikis. Ustaz, kikis kena tak? Kikis pun kena. Digigit kuku ni, dikikis. Walaupun dikikis sedikit, tetap dikenakan dam. Dikikis, alamak, lupalah tak sengaja. Sengaja atau tak sengaja, tetap kena dam. Sebab dah kikis. Okey. Jari tangan saja ke Ustaz? Tak, termasuk juga jari kaki. Kaki atau tangan. Kaki atau tangan pun sama juga. Tercabut. Kecuali kalau bibir kita mengelupas. Tu tak kena dam lah. Bibir tak ada. Bibir, kulit kaki kita, kadang-kadang tumit kaki kita mengelupas. Itu tak kena dam. Kita nak kupas bibir kita sendiri pun dengan sengaja pun tetap tak kena dam. Kaki kita nak kopek kulit kaki kita dan dah mengelupas dengan sengaja, tak kena dam. Yang kena dam ceritanya kuku kaki dan kuku tangan. Okey. Apa damnya? Tengok. Damnya sama macam rambut tadi. Sama macam bulu dan rambut tadi. Satu kuku, satu cupak. 5 rial ke 10 rial. Dua kuku, 2 cupak. 5 rial atau ke 10 rial. 3 kuku atau lebih, barulah dikenakan 12 cupak. Dibahagikan kepada 6 orang fakir miskin. Setiap seorang 2 cupak. 1 cupak nilainya 5 rial hingga ke 10 rial. Okey. Baik. Dan seterusnya, perkataan larangan ihram seterusnya adalah
memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram Mekah. Larangan memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram Mekah tidak boleh dilakukan sama ada kita dalam ihram umrah ataupun kita tidak dalam ihram umrah. Tak boleh. Walaupun kita tak buat umrah, kita dah tak buat umrah, tetapi kalau kita memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok di tanah haram Mekah, kita tetap kena bayar dam. Tanah haram Mekah termasuklah dua tanah halal, iaitu di Mina dan Muzdalifah. Waalaikumsalam Ustaz Huzairi. Oh, hari ni hari Jumaat. Ustaz Huzairi tak ada kelas hari ni. Alhamdulillah. Kitab saya sudah sampai. Guru saya sudah sampai. Ada juga guru saya. Baik. Ustaz Huzairi Muhammad ni. Guru saya. Guru umrah saya dah sampai. Alhamdulillah. Baik. Baik. Seterusnya. Tanah haram Mekah. Ingat tanah haram Mekah, mana saja di tanah haram yang dinamakan sebagai tanah haram, itu semua pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang hidup. Bukan tumbuhan yang mati. Pokok yang mati tak termasuk. Pokok yang hidup haram kita potong, haram kita cabut, haram kita kerat, walaupun separuh. Jangan diusik. Kalau tidak, kita kena bayar dam mengikut nilai pokok itu. Sama ada kita dalam ihram ataupun kita bukan dalam ihram. Sama sekali tak boleh. Jangan dikacau. Biar majlis bandaran yang uruskan pokok-pokok tu. Kita jangan sibuk. Walaupun kita ini pengarah majlis bandaran tempat kita, jangan kita sibuk-sibuk lah dekat majlis orang punya tempat. Kena. Sebab apa? Dia tanah haram. Apa maksud tanah haram? Tanah haram ni bukannya haram jadah. Haram ni maksudnya haram tanah yang dihormati. Tanah yang dihormati. Tanah yang dihormati. Bila tanah yang dihormati, apa saja benda yang ada, yang tumbuh daripada tanah itu, semua tanah yang dihormati. Tidak dibenarkan untuk kita kacau. Esok Ustaz Huzairi dia bersiaran langsung besok malam. Jam 9.30, 9.15 minit. 9 malam tu dah standby lah. Kita dah standby. Besok Ustaz akan buat kursus umrah online juga. Sama lah macam saya juga ni. Ustaz Huzairi pun ada. Tuan-tuan kalau nak belajar lagi, nak tambah lagi ilmu, jangan lupa join juga Jom Kembara Pening. Ya Ustaz Jom Kembara Pulau Pinang. Follow page, Facebook page Jom Kembara Pulau Pinang. Ustaz Huzairi pun dia ada. Esok tajuk dia apa dah? Dah tawaf, rasa dah selesai dah bab tawaf saya pun tak tahu esok tajuk dia apa. Besok jangan lupa. Ada juga. Kebetulan besok saya pun ada juga. Besok saya pun ada juga pukul 9. Tuan-tuan kena standby lah 2 telefon. Satu telefon belajar saya punya, satu lagi telefon Ustaz Huzairi punya. Jom Kembara Pening. Belajar dua-dua. Mana-mana pun boleh. Tuan-tuan tak ada masalah. Yang penting belajar. Okey. Baik, kita sambung tadi Boleh faham tak semua ni? Siapa yang tak faham boleh komen kat bawah tak faham. Boleh faham tak? Kalau boleh faham, komen kat bawah faham. Baik. Itu tanah haram. Jadi apa yang mana tanah haram ni, nak tahu mana tanah haram, dia sempadan dengan mikot. Tu nanti bila anda pergi sana nanti Mutaif akan beritahu dekat mana tanah haram, mana tanah halal. Di Mina dan Muzdalifah itu tanah halal. Namun begitu, tanah halal kita boleh cabut. Cuma dua tempat ni yang tak boleh cabut. Mina dan Muzdalifah. Mina Muzdalifah ni tanah halal. Dia tak termasuk dalam tanah haram. Mina dan Muzdalifah tidak boleh kita kacau juga pokok-pokok kat situ. Jangan usik-usik. Dia tengok daun tu kan, cantik daun ni kan. Pop, terputus. Okey, kalau terputus sama ada kita sengaja atau tak sengaja, kita kena bayar dam. Berapakah nilai dam tu? Itu kena tanyalah majlis bandaran kat situ berapa harga. Dia kena ikut nilai pokok tu. Ikut pada nilai pokok tu. Esok tajuk apa Ustaz? Oh ya, 13 pantang larang ihram. Sama juga Ustaz. Besok page Jom Kembara Travel Pulau Pinang, tajuk 13 pantang larang ihram. Pun esok live, buat secara live.
Okey. Baik. InsyaAllah jangan risau. Kalau kata tak sempat nak join secara live, boleh tengok rekod ni. Ustaz Uzairi dia ada simpan rekod. Rekod ni dia ada simpan lagi. Okey, baik. Apa lagi? Yang ke-10. Okey, yang ke-10. Kita dah hampir 1 jam. Yang ke-10, kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan boleh tanya. Yang ke-10, larangan bagi lelaki dan wanita tak boleh buat apa dia? Memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan sama ada di tanah halal ataupun tanah haram. Apakah binatang buruan darat? Rusa, kijang, angsa, burung merpati, belalang. Belalang pun termasuk. Baru-baru ni, sebelum ni Arab Saudi dilanda oleh ribut belalang. Banyak belalang. Siapa yang pernah pergi umrah tahun lepas, belalang dia banyak. Bersepah-sepah sampai ke lantai. Bila kita sedang buat umrah, kita terpijak belalang tu. Maka walaupun kita tak sengaja ataupun kita sengaja, kita dikenakan dam. Dam ni apa? Adalah mengikut nilaian belalang tu. Berapakah nilaian belalang? Wallahu alam, kena tanya juga dengan pihak kat sana berapa nilaian belalang. Kalau kita ikut zaman Ibnu Umar, katanya di sini nilai seekor belalang adalah sebiji kurma. Sebiji kurma mengikut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya nilai sebiji kurma adalah sama nilai dengan seekor belalang. Itu adalah nilai pada zaman dia dulu. Bukan zaman sekarang. Ada juga pada mengikut menurut Imam Nawawi kata Ibnu Abbas. Ikut kata Ibnu Abbas, nilainya adalah segenggam makanan. Cupak makanan. Maknanya kata kalau kita makan nasi satu pinggan, satu genggam tu berapa nilainya? Satu cupak 10 rial. Satu genggam berapa? Wallahu alam. Itu mengikut zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi Imam Nawawi kata tengok pada harga semasa. Tengok harga semasa. Ini dah lepas PKP ni semua barang naik. GST pun naik. Saya takut belalang pun GST naik. Jangan main-main. Belalang pun boleh GST naik. Boleh naik harga sebab GST. Takut-takut naik. Jadi kena tanya pada mutawif tuan-tuan, waktu tu berapa harga satu helai belalang. Okey? Ustaz, sampai sana Ustaz, saya nak mancing. Boleh tak saya nak mancing? Kena tak dam? Memancing ikan sama ada dekat sungai ataupun di laut ataupun di kolam, tak dikenakan dam. Dia binatang darat saja. Binatang buruan darat. Tapi apa kerja pula? Tak ada kerja pula nak mancing. Mancing kat kampung sudah lah. Ini nak mancing dekat sana. Pun bawa mancing, belum jumpa lagi lah. Tapi tuan-tuan janganlah buat. Dia masukkan pancing dalam beg tu, dia sampai sana, dia pergi mancing pula. Jangan cek pasal. Tak kena dam. Kalau mancing, tak kena dam. Ustaz, ada juga ditanya, kalau binatang berbisa, kena dam tak? Contoh, kita nampak ular, kita bunuh ular. Nyamuk, dia bunuh nyamuk. Kena tak dam? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan anggap nyamuk dan ular tu binatang buruan yang boleh dimakan, tu tak boleh bunuh lah. Tapi itu bukan binatang buruan, tuan-tuan yang kena buru. Itu kena. Itu tak kena dam. Itu tak kena dam. Bukan kita buru dia, dia yang buru kita. Nyamuk, ular, serangga, tu lalat, laba-laba, itu kalau nak bunuh tak ada masalah. Tak kena dam. Sebab kita tak buru dia, dia yang buru kita. Binatang buruan darat ni macam merpati, kambing, lembu, unta, rusa, binatang ternakan, itu yang kena dam. Binatang ternakan. Okey. Baik. Seterusnya, apa lagi? Termasuk binatang buruan darat dekat Madinah. Madinah pun haram kalau kita
buru binatang. Tapi saya percayalah tuan-tuan tak adalah nak buru kan, bawa senapang daripada kampung pergi ke Mekah, tak ada. Cuma ni ilmu saya nak kena sampaikan jugalah. Dekat Madinah haram kita buru binatang buruan dekat binatang buruan darat yang halal dimakan, haram. Tapi tak kena dam, tak kena dam. Di Mekah saja kena dam. Baik, seterusnya ada lagi tiga pantang larang untuk lelaki dan perempuan, iaitu melakukan pendahuluan ataupun mukaddimah persetubuhan. Bahasa kita faham geli-geli, ataupun apa nak kata apa saja perbuatan yang mengisyaratkan sama ada di isyarat tubuh badan ataupun perkataan ataupun perbuatan, itu tidak boleh. Atau cakap lucah dalam ihram, hukum dia berdosa. Kalau dia cakap dia menyebabkan perbuatan itu boleh mengarah kepada persetubuhan, itu kena dam. Tapi kalau cakap lucah, saja nak cakap lucah, contoh dikutuk orang, tengah buat umrah, ada orang tolak dia mencarut, itu berdosa. Jangan tuan-tuan. Saya dah terangkan masa siri yang pertama, jaga kita punya bahasa kita, jaga kita punya tingkah laku kita. Bukan sampai Mekah baru kita nak jaga. Dekat kampung kita kena jaga siap-siap, berlatih untuk cakap benda yang baik-baik supaya kita tak cakap benda yang tak baik dekat sana. Ada jemaah kita jumpa, dia mencarut depan Kaabah, kita jumpa. Bila kita tanya, dia kata dah terbiasa Ustaz. Sebab tu kena biasakan cakap benda yang baik-baik. Jangan elakkan, belajar untuk cakap benda yang baik-baik sebelum nak pergi umrah. Takut-takut kita terbiasa cakap, berdosa hukum dia. Tapi tak kena dam. Mencarut, cakap lucah, kita maki orang kat sana, walaupun kita umrah atau tak umrah, tak kena dam. Cuma berdosa saja. Okey. Melakukan onani. Dengar ni ni hukum ni saya nak kena sebut juga. Melakukan onani atau merangsang dengan apa-apa cara sehingga keluar air mani dalam ihram, dikenakan dam. Dikenakan dam juga. Walaupun dia tak bersama, dia tak bersetubuh, dia tak bersama dengan pasangan, tetapi dia melakukan onani di dalam ketika dia buat umrah. Contohlah, kita bagi peluang jemaah untuk rehat dekat bilik. Jadi dia ambil masa rehat dekat bilik itu, dia buat onani. Tetap dikenakan dam dan berdosa. Bila berdosa, umrah dia macam mana? Umrah jadi rosak lah tuan-tuan. Umrah dah jadi dah tak cantik dah. Memang umrah sah, umrah dia tak batal. Tetap kita terus kena buat umrah terus macam biasa. Tetapi umrah kita jadi tak cantik lah. Persembahan kita kepada Allah dah tak cantik dah. Sebab apa? Kita melakukan perkara-perkara gini. Dia dikenakan dam. Dan berdosa. Ni adalah dam dan berdosa. Ada dam yang tak berdosa, ni dam yang berdosa. Apakah dam dia? Seperti biasa, sedekah kepada fakir miskin 6 orang. Setiap seorang 2 cupak, 1 cupak nilainya 5 rial hingga ke 10 rial. Tetapi kalau dia keluar air mani tanpa dia buat onani, contoh dia nampak wanita dengan penuh berahi dan dia lamun khayal dan berfantasi melalui telefon atau mesej, tiba-tiba dia keluar air mani. Dia keluar air mani. Perbuatan ini berdosa. Perbuatan ini berdosa. Dia tak kena dam. Dia tidak dikenakan dam, cuma berdosa. Tengah buat umrah, tiba-tiba dia berhayal. Menyebabkan bila dia berhayal, tiba-tiba dia keluar air mani, maka ketika itu dia tak kena dam dan tidak berdosa. Okey. Boleh faham? Boleh faham Okey. Dan seterusnya, pantang larang yang ke-12. 12. Iaitu bersetubuh. Bersetubuh tak boleh. Tadi pendahuluan bersetubuh, belum bersetubuh lagi, baru nak start. Dia baru geli-geli. Tadi baru nak geli-geli. Boleh faham geli-geli ni apa maknanya? Baru nak geli-geli, dia baru nak mukadimah, belum buat apa-apa lagi. Yang ni bersetubuh, dah bersetubuh, kena dam. Ni dah dam yang paling besar ni. Dam yang paling besar yang ni, bersetubuh. Ada juga jemaah, bukan jemaah saya lah, jemaah orang lain. Ni kawan saya cerita. Kita bagi rehat pada jemaah. Jemaah ni baru kahwin. Jadi dia nak honeymoon dekat Mekah. Jadi dia honeymoon dekat Mekah. Okeylah, alhamdulillah.
Dan dia pun ambil package duduk satu bilik 2 orang. Bila dia ambil package satu bilik 2 orang, jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Bila sampai kat Mekah, kita bagi rehat dalam 1 jam ke 2 jam dalam bilik sebelum kita nak buat tawaf. Jadi masa tengah rehat, mereka melakukan persetubuhan. Jadi si suami ni pun datang jumpa pada kawan saya. Dia beritahu dia dah terlajak, dia dah melakukan persetubuhan ketika di dalam ihram umrah. Jadi apa yang dia kena buat, hukum dia berdosa dan dia kena dam. Kena dam. Dam ni sangat berat dan umrah dia jadi masalah. Nanti saya beritahu. Apa dam dia? Dam dia kena bayar, kena sembelih seekor unta. Seekor unta. Berapa harga seekor unta? 3,900, 4,000 gitu. Kalau kat Mekah berapa harga dia? Mahal sikit lah. Unta. 3,900 tuan-tuan, baik bagi saya lah. Sedapnya sekejap, seksanya lama. Datang bawa duit belanja baru 1,000. Tapi kena bayar. Wajib kena bayar. Unta yang boleh dibuat korban. Ustaz, mahal sangat lah Ustaz, unta Ustaz. Ada cara lain tak? Tak ada ke cara lain? Bayar lagi murah sikit. Okeylah. Kalau tak mampu unta, bayarlah seekor lembu. Seekor lembu. Lembu murah sikit. Dalam lebih kurang, lembu berapa dalam 2,500 gitu. 2,500. Rial. Ingat rial. 2,500 rial. Harga seekor lembu. Itu harga sebelum PKP. Ni lepas PKP. Lepas PKP ni wallahualam ni, tak tahu lepas masa Covid ni. Takut lembu pun di GST kan. GST 25%. Kita 6% dekat Malaysia pun dah bersyukur dah. Arab Saudi sekarang dah 25% GST. Takut lembu pun di GST kan. Ustaz, tak mampulah Ustaz, lembu ada lagi murah tak? Okey, boleh insyaAllah. Yang ni tak boleh pilih. Kalau kita memang mampu unta tapi kita tak nak buat, berdosa. Kalau kita memang mampu, kena buat unta. Tak boleh pilih. Tapi kalau betul tak mampu, ambil lembu, seekor lembu. Kalau tak mampu lembu, okeylah, kambing. Bayar kambing. Tapi bukan seekor, 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa? Lebih kurang 500. 5 kali 7, 3,500. Oh, lebih mahal daripada lembu Seekor kambing 500 kali dengan 7 ekor, 3,500 rial. RM. RM. Baik. Ustaz, saya tak mampulah Ustaz. Ada tak cara lain? Okeylah. Cara lain. Katalah binatang ni tak ada. Apa yang kita boleh buat? Kita kena sedekah. Cara yang keempat, tak nak buat kambing. Baik, sedekah. Tapi sedekah, nilai sedekah tu adalah sama dengan nilai harga seekor unta. Harga seekor unta. Seksa. Kan? Tu saya kata. Ni paling berat, hukuman paling berat. Bayar seekor unta tak mampu. Habis lembu, seekor lembu pun tak mampu. 7 ekor kambing pun tak mampu. Katalah binatang ni semua tak ada. Kena sedekah pada fakir miskin, makanan asasi dengan nilai seekor unta. Berapa seekor unta? Lebih kurang 3,900 ke 4,000 gitulah. Ada yang 5,000. Tengok berapa berat unta tu. Ustaz, ada tak cara yang tak keluar duit langsung? Saya duit memang tak ada lah Ustaz. Kita faham. Kita ada jemaah duit ada langsung. Okey, tak apalah. Duit ada cara. Ni cara yang terakhir. Dah tak ada cara lain dah. Ni cara terakhir. Cara yang free tak keluar duit langsung. Apa dia? Puasa. Puasalah. Berapa hari puasa? Puasa tak keluar duit. Lagi jimat. Lagi jimat. Berapakah hari kena puasa? Dia kata berpuasa sebanyak hari mengikut nilai cupak. Ikut nilai cupak. 1 cupak 1 hari. 1 cupak 1 hari. Nilai cupak. Tetapi nilai cupak tu dengan nilai seekor unta. Katalah unta RM4,000. Berapa cupak perlu dapat dengan harga RM4,000? Katalah 1 cupak RM10, RM4,000 maknanya 400 cupak. Maknanya tuan-tuan kena puasa selama 400 hari. Kita yang kodok tahun lepas pun tak bayar lagi. Dah nak puasa. Last sekali jemaah tu cakap, tak apalah Ustaz, saya beli lembu je lah Ustaz. Baru ada duit. Tadi kata tak ada duit.
Dah dengar kena puasa, barulah kata ada duit. Ni kita ketahu juga benda ni hukum. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab tu nasihat saya, kalau kita rasa kita jenis orang yang tak boleh nak kawal nafsu, bawa pasangan tak boleh kawal nafsu, nasihat saya, duduklah, carilah package yang duduk berasingan dengan pasangan. Jangan. Okey, bukan setakat itu saja. Bagi jemaah yang melakukan kesalahan bersetubuh ni, katanya selain dibayar dam, wajib suami dan isteri meneruskan kerja umrah sehingga selesai. Walaupun dia kenakan dam, tetapi dia tetap kena selesaikan umrah dia. Tetap dia kena buat tawaf, sa'i, tahlul. Tetap kena selesaikan. Dan umrah kedua, dia kena qada. Umrah pertama tu tak dikira. Dia tak macam pantang larang yang lain. Bersetubuh ni lain sikit. Walaupun kita bersetubuh dalam keadaan kita buat umrah kita tu dah rosak. Dah dikira sebagai umrah kita dah rosak. Dia tak dikira. Walaupun tak dikira, tetap kita kena teruskan. Buat tawaf, buat sa'i, buat tahlul. Tetap diteruskan. Dan esok kita kena qada umrah kita itu. Kita kena niat, sahaja aku mengerjakan buat umrah qada dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kena niat umrah qada. Dah lah kena bayar. Kena ganti, kena buat 2 kali umrah. Umrah pertama tu tetap kena jalankan. Tak boleh, tetap jalankan, tapi dah rosak, tak dikira. Yang kedua ni kita kena buat qada. Dan kena qada umrah tersebut dengan segera, walaupun berstatus sunat, tanpa boleh ditangguhkan melainkan ada keuzuran. Kena segera, besok kena terus kena buat, jangan ditangguh-tangguhkan. Ada orang tanya, Ustaz, unta ni siapa kena bayar Ustaz? Suami ke atau isteri? Soalan ni menarik ni. Selalu orang tanya. Tak sekali bergaduh suami isteri, abang lah bayar. Awak lah yang kena bayar. Kan? Kena kongsi lah, bagi 2. Sedap sama-sama. Kena bagilah 2. Baik. Jangan ikut perasaan. Kita ikut apa kitab cakap. Kata kitab ni, tanggungjawab menyempurnakan dam ini wajib ditanggung oleh suami sahaja. Kenapa? Wallahualam. Saya tak terfikir pula kenapa suami saja. Ini kitab kata suami saja yang kena. Tapi qada suami isteri. Qada suami isteri. Ya, Ustaz Uzairi, umrah tersebut fasad, yang ini rosak, wajib kena qada umrah tersebut. Betul. Dia jadi rosaklah umrah kita yang pertama sebab kita melakukan pantang larang yang paling besar, iaitu bersetubuh. Bila nak buat dam ni kita kena buat selepas kita buat umrah qada. Lepas kita buat umrah qada, baru kita buat. Baik, pantang larang yang terakhir sekali, yang ke-13. Okey. Kita dah terlajak masa. Yang ke-13, ini hati-hati dengar ni. Tak boleh berkahwin. Tak boleh kahwinkan atau terima wakil kahwin. Tak boleh. Ketika kita dalam ihram, kita tak boleh jadi pengantin lelaki. Kita tak boleh jadi pengantin perempuan. Kita tak boleh jadi wali, dan juga kita tak boleh menjadi wakil wali. Tu tak boleh semasa kita dalam ihram. Tapi kalau dah habis buat umrah, nak nikah, terpulang, tak ada masalah. Habis Ustaz, kalau saya tengah ihram, ada orang suruh saya masuk Minang, saya nak meminang, boleh tak? Makruh. Umrah sah, makruh. Kemudian, kalau saya nak jadi saksi, boleh tak Ustaz? Tengah nak buat tawaf ni, tiba ada orang panggil minta tolong jadi saksi sekejap je. Dia nikah dekat dalam masjid kan. Contohlah, ni contoh. Tiba-tiba tengah nak buat tawaf, habis tawaf tu tiba orang panggil, bang, tolong jadi saksi sekejap. Adakah kena dam? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Harus hukum dia. Ustaz tengah buat umrah, saya nak rujuk, saya talak, lepas tu saya nak rujuk balik pasangan saya, boleh tak? Isteri saya nak rujuk pun boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh 3 golongan ini: orang yang berkahwin, pengantin lelaki atau perempuan,
yang jadi juru nikah ataupun wali bapa dia pun tak boleh. Itu tak boleh. Okey. Bab taharah, sebab ramai yang bersuci tak sah. Bagus Ustaz. Ustaz Uzairi, InsyaAllah kita akan cari satu tajuk berkenaan tentang taharah, tentang suci. Taharah ni pun salah satu tajuk topik yang sangat penting. Sebab sebelum apa saja ibadah kita nak buat, kita kena tempuh bab taharah dulu. Taharah kita tak selesai, tak guna kita nak cerita bab tawaf, sa'i, tahlul ni semua, niat. Sebab taharah kita ada problem. Sama ada semayang ke, tawaf kita, semua tak sah kalau kita ada problem tentang bab suci, sama ada huduk ke atau mandi ke dan sebagainya. InsyaAllah kita akan buat satu tajuk berkaitan tentang taharah. Taharah, suci, huduk. Baik. Sebab itu yang terakhir sekali ni, kita jadi pengantin lelaki, kita jadi pengantin perempuan, kita jadi wali ataupun wakil wali, tak sah. Kalau kita jadi pengantin, tak sah pernikahan kita. Sebab tu saya selalu pesan pada jemaah yang ada anak perempuan, bapa yang pergi umrah yang ada anak perempuan, hati-hati, jangan anda tersilap buat umrah. Jangan ada problem dengan umrah. Sebab takut-takut bila anda ada terikat dengan ihram umrah, anda jadi wali kepada anak, pernikahan itu tak sah. Dan bila anak tu dah nikah tak sah, dia bersama pun jadi tak sah. Dan dapat anak pun anak tak sah taraf. Berhati-hati. Begitu juga dengan pasangan yang jadi pengantin. Selalu saya cerita bab ni. Seorang akak ni dia pergi umrah dan dia buat salah ketika dia buat umrah. Bila dia balik, dia nikah. Nikah dia jadi tak sah dan dia bersama dengan pasangan dia. Pasangan dia pun berdosa dan juga dia dapat anak. Anak pun jadi tak sah taraf sebab pernikahan dia tak sah. Dan wanita itu terpaksa fasahkan pernikahan dia dan dinikah balik semula. Nikah semula. Sebab apa? Masalah dia buat umrah ketika itu ada problem. Dia pegang Kaabah semasa tawaf. Nanti bab tawaf minggu depan ataupun besok saya akan ceritakan. Besok kita akan bawa tajuk bab tawaf umrah. Sebab itu termasuk juga bagi bapa yang ada anak perempuan yang bakal nak jadi wali kepada anak perempuan dia, hati-hati. Hati-hati, jangan anda tak tahu benda ni. Kalau anda silap buat umrah, maka pernikahan anak anda jadi tidak sah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Baik, itulah 13 pantang larang ihram. 13 pantang larang ihram yang anda perlu tahu semuanya. InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau ada soalan, saya buka kepada tuan-tuan yang nak ajukan soalan. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, mungkin Ustaz Uzairi ada tolong jawabkan, ataupun saya akan tangguhkan, postpone pada hari besoknya. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ini saja kuliah kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama saya. Kita belajar malam ini tajuk tentang 13 pantang larang ihram umrah. Jadi mudah-mudahan ilmu pada malam ini bagi manfaat. Dan berhati-hatilah tuan-tuan, kita pergi umrah bukan nak bershopping, kita bukan nak seronok. Kita nak pastikan umrah kita selamat, barulah datangnya seronok. Tapi kalau kata umrah tak selamat, tak seronok juga kita pergi sana. Sebab itu sentiasalah menuntut ilmu, belajar. Dan tak tahu, kena tanya. Jangan malu. Sebab umrah tu bukan orang lain punya, kita punya sendiri umrah. Jadi orang lain tak ada kena-mengena. Sebab umrah ni nafsi-nafsi. Jangan kita buat umrah ikut-ikut. Umrah ikut-ikut ni, Butawif 7 longkang, dia pun ikut 7 longkang. Kurang-kurangnya kita kena tahu kenapa kita kena buat. Kita kena ada ilmu bab tu, supaya kita dapat lakukan umrah dengan lebih yakin dan lebih tenang kat sana. Ustaz Uzairi, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih kepada anda yang share video ni. Saya doakan Allah limpahkan rezeki kepada anda. Dan saya doakan juga mudah-mudahan Allah jemput anda semua ke Tanah Suci dalam masa yang terdekat. Dan jumpa pada hari besok. Besok tajuk kita apa dia? Besok kita akan bawa tajuk bab tawaf. Ini pun tajuk yang sangat penting. Bab tawaf umrah. Apakah syarat sah tawaf? Apakah perkara yang boleh kita buat? Perkara yang membatalkan tawaf? Perkara yang memakruhkan tawaf? Semua insyaAllah esok kita akan kongsi sama-sama. Pada hari besok, pada waktu yang sama jam 9 malam di page Safi Kamaluddin. Dan jangan lupa kepada anda yang nak sumbang wakaf bantal. Boleh
hubungi saya di talian 010-889-2017. Kita akan bantu kepada anak-anak madrasah. InsyaAllah, sekian saja daripada saya, Sofi Kamaluddin, founder Umrah Sinar, menyinari perjalanan umrah anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.